كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير
في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله.
ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع، يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah hari ini masih lagi hari Jumaat kita, tuan-tuan. Kita menjelang kepada hari Sabtu pada malam ini, 10 hari bulan September 2021, bersamaan dengan 4 dah. Untuk yang Safar dan 4 Safar dah. Bulan Islam ni bertukar pada waktu maghrib ya. Jadi maknanya kita dah 4 hari bulan Safar, alhamdulillah masih dalam tahun baru lagi 1443 Hijriah. Alhamdulillah dalam program yang dinamakan Keluarga Sakinah, kita telah berkeudara sejak tahun lepas lagi, tuan-tuan dan puan dan kebanyakannya sambil kita berbincang secara panel discussion
kita ada tetamu-tetamu dan kita pada setiap minggu dalam 2 bulan yang terakhir ni atau 2 bulan setengah yang terakhir ada saja tetamu-tetamu yang datang bersama dengan kita untuk kita mengkongsi sama pengalaman-pengalaman kehidupan mereka yang setiap satunya membawa pengalaman-pengalaman yang unik dalam hidup mereka, insya-Allah. Unik dalam mengendalikan keluarga, unik dalam mengendalikan anak-anak, unik dalam mengendalikan diri mereka sebagai ibu dan ayah dan sebagainya. Unik sebagai anggota masyarakat, macam mana berinteraksi antara diri mereka dengan anggota masyarakat yang lebih luas. Jadi saudara, malam ni alhamdulillah kita ada satu lagi keluarga tuan-tuan. Lagi unik lah. Saya dah dengar cerita-ceritanya, dia recommend oleh sahabat untuk jadikan tetamu pada malam ini. Yang pertama tuan-tuan puan boleh katakan ketuanya lah. Ketua. Saya katakan ketua lah. Kalau tidak ketua pun ketua lah agaknya. Encik Kumaran Nagapa. Kumaran Nagapa. Kumaran Al-Nagapa. Al-Nagapa. Asalnya AL tu anak laki-laki. Tapi dalam Islam rasanya itu bukan tradisi kita. Jadi Kumaran menjadikan jadi AL tu jadi Al. Jadi Kumaran Al-Nagapa. Jadi cantik lah nampaknya. Kemudian dia bersama dengan isterinya, bersama dengan 4 orang anaknya. Kemudian tetamu kepada dia pula. Kumaran ada tetamu lagi. Namanya Saudara Radwan bersama dengan isterinya dan juga 4 orang anak. Jadi kita dengar ceritanya tuan-tuan. Sangat menarik. Dia dah ceritakan kepada saya sebagian kecilnya. Tapi saya merasakan sangat-sangat menarik dan cantik kalau dipaparkan dalam program kita ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan lupa like and share. Like and share please. Like and share. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang lain, tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan ada tuan-tuan. Benda ni akan berlaku nanti. Habis saja ni setengah jam setelah habis program ni ada dalam YouTube tuan-tuan yang apa ni ada dalam semua, ada dalam Instagram ada, dalam Telegram ada tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam TikTok pun ada, dalam Facebook of course dia punya main thing ialah dalam Facebook. Tuan-tuan bagi pantau sahabat Facebooknya ialah Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, insya-Allah. Jadi sebagai permulaan ni agaknya Cik Kumaran kalau dapat terangkan kepada para penonton ini, tuan-tuan nak tahu sangat ni apa sebenarnya, terangkan siapa Cik Kumaran tu dan siapa pula Cik Radwan dan kenapa agaknya pada pandangan Kumaran lah, kenapa Dr. Hassan Ali menjemput tuan-tuan sebagai tetamu kita pada malam ini untuk kita sama-sama memaparkan kehidupan kita, cebisan daripada kehidupan kita ni untuk direnungkan bersama oleh para penonton kita. Sila Cik Kumaran. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk kerana jemputan ini ya. Dan juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Prof yang sudi sertai perkongsian hari ini, kerana perkongsian hari ini bagi saya akan banyak melibatkan psikologi. Jadi saya sangat bersyukur untuk itu. Terima kasih Prof, terima kasih Datuk. Okay. Dan yang ketiga ni of course kepada tetamu saya, ini macam inception ya Datuk. Ada tetamu, kemudian tetamu ni ada tetamu lagi. Jadi tetamu saya hari ini adalah sahabat saya, sahabat karib saya, sahabat seperjuangan saya, sahabat orang panggil apa, makan dalam pinggan yang sama. Begitu kami, saudara Muhammad Ridwan bin Abdullah dan isterinya Puan Norain Natasha ya, Jamaluddin. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada mereka yang sebenarnya sedang berada di tingkat atas rumah saya berada di bawah. Manakala isteri saya di ruang tamu sedang berlangsung kelas mengaji. Ya. Itu sedikit tentang diri saya. Mungkin saya seorang mualaf yang telah kembali ke Ad-Din pada tahun 2013. Ogos 30 hari bulan. Sehari sebelum negara merdeka saya sudah merdeka. Alhamdulillah. Jadi 8 tahun lah, dah 8 tahun lah. Ya betul. Ya betul, dah 8 tahun ya. Dan alhamdulillah selepas saya mendapat hidayah, saya telah berkenalan dan Allah telah memberikan saya rezeki untuk rapat dengan beberapa rakan-rakan yang telah mendorong saya untuk menjalankan kerja-kerja dakwah. Antara puncannya adalah kerana saya mendapati bila kita masuk Islam di negeri Selangor ya, kita akan diberikan imbuhan bulanan, kelas, sewa rumah, bantuan dan sebagainya. Jadi kebetulan saya pada masa itu sangat
sudah pun teruja kerana mendapat hidayah dan sudah pun temui jalan menuju ke arah surga Jannatullah, maka saya rasa yang duit dan sokongan yang lain tu adalah bonus. Dan saya rasa kalau dah ada lebihan itu baik ia digunakan untuk kerja Allah, iaitu kerja dakwah. Maka begitulah saya buat kerja dakwah, dan pada tahun 2014 saya telah menemui jodoh saya. Ini Subhashini Mariapan. Dia pun maintain nama asal lah, Subhashini Mariapan, dan kami mempunyai 4 orang anak. 3 perempuan dan yang terakhir bongsu ni adalah lelaki. Kami tinggal di Pekan Bestari Jaya yang dulunya dikenali sebagai Batang Dentai. Di sini majoriti penduduknya adalah komuniti orang India, dan boleh dikatakan Islam bukanlah agama majoriti di sini. Maka menjalankan kerja-kerja dakwah di tempat seperti ini sudah tentulah lebih menarik ataupun lebih mencabar ataupun lebih perlu diberi perhatian, ya. Jadi alhamdulillah saya bernasib baik untuk berkenalan dengan ramai mualaf-mualaf lain yang bersependapat dengan saya. Maka kami sama-sama telah menubuhkan satu inisiatif, bukanlah macam apa, cuma kita buat sekadar mampu yang kita boleh. Inisiatif itu dikenali sebagai grassroots ataupun akar umbi. Dan inisiatif ini antaranya adalah cuba membantu dan bangunkan, memperkasakan golongan mualaf untuk memberikan mereka satu kehidupan yang lebih mendekati syiar-syiar Islam. InsyaAllah. Begitulah Datuk. Okey. Perkenalkan sikit saudara Ridwan kita. Sikit je perkenalkan saudara Ridwan. Macam mana hubungannya dengan kemaran? Katakan kawan karib kita dan sebagainya. Dia bila pula dia memeluk Islam dan sebagainya. Okey, alhamdulillah. Saya masuk Islam ni tahun 2010, bulan 8. So, saya pun dalam Islam ni banyak saya dapat, orang kata apa, ilmu lah. Untuk macam mana nak kata, saya ni sebenarnya ni ada, sebelum masuk Islam ni, saya ada seorang ustaz tu saya jumpa lah. Dia memang kawan dengan saya. So bila saya dah berkawan dengan dia, masa tu saya belum Islam lagi lah. So saya ikut dia belajar, dia ajak saya. So saya sangat suka Islam ni. Macam orang kata macam seronok sangat. Kenapa? Tak apalah, saya pun nak ikut dia. Dia kata kalau nak masuk Islam ni, dia ada cara. Dia kata, kamu kena masuk Islam dulu. Dia kata, saya cakap tak apalah. Esoknya saya terus pergi ke Jabat. Saya minta orang tu masuk Islam. Dia pun pelik. Dia tanya, ada ke nak sebab perempuan yang nak masuk Islam? Saya cakap tak ada. Saya memang rela hati. Saya nak tahu apa sebenarnya dalam Islam. So saya nak tahu apa dalam Islam ni, saya pergi, saya ikut dia masuk Islam. Lepas tu saya jumpa balik dia, saya cakap saya nak belajar apa yang sebenarnya semua dalam Islam ni. Tapi dalam Islam ni, saya ni asal memang daripada itu. Asal bila saya dah masuk Islam ni, saya macam-macam saya dapat ilmu. Saya belajar jalan yang lurus, ikut macam mana cara halal dan haram. Apa benda semua saya boleh, orang kata saya boleh tahu. Tapi sebelum ni saya masa Hindu tu saya memang tak tahu halal haram tu macam mana. Bila saya dah masuk Islam tu macam-macam saya dapat ilmu halal haram, macam mana nak waktu solat, lepas tu berkawan dengan orang-orang Islam macam mana, jalan yang lurus macam mana. So saya dapat pendapat lah bila saya masuk Islam tu. Okey. Maknanya saudara Ridwan masuk Islam atas kehendak sendiri setelah berhubung dengan seorang ustaz. Nampaknya sudah nampak mula tertarik kepada Islam
mula nampak cahaya Islam dan sebagainya, akhirnya dengan sendiri tanpa pengetahuan ustaz itu agaknya sudah pergi ke satu tempat untuk diislamkan, untuk mengucap kalimah syahadah. Kemaran masuk Islam, adakah cara macam dia, macam tuan juga, ataupun ada cara yang lain, ataupun orang datang berjumpa ke macam mana ke, ada pendakwah datang ke macam mana ke, sikit dalam masa 1 minit 2 minit, macam mana apa ni kemaran? Bagi saya, pertama sekali apa yang saya buat adalah, Datuk, saya telah mula bila saya tu, saya mengambil keputusan untuk belajar tentang agama Islam dulu. Bila saya mula belajar tentang agama Islam, antara benda yang saya sedar saya perlu buat adalah saya perlu sunat. Jadi I go perform the circumcision lah di klinik, private clinic kan. Saya dah siap semua tu semua. And then there was one Ramadan, saya puasa. And then after Raya, puasa I think dah okay lah, cukup lah, dah cukup menghayati kan. Then I have a friend who take me to the pejabat agama dan saya daftar syahadah di pejabat agama dan daftar keislaman. Alhamdulillah. Maknanya pun atas usaha sendirilah, atas tertarik kerana melihat Islam itu, agaknya saudara-saudara berdua ni tertarik melihat Islam kerana contoh yang ditunjukkan oleh ustaz-ustaz, contoh yang budi mulia, budi pekerti, yang cantik, yang itu yang tertawan. Berbeza agaknya dengan cara hidup yang sebelum Islam itu, agak sajalah kan ya. Jadi sebagai permulaan Profesor dalam masa yang singkat juga apa yang diperkatakan dengan latar belakang daripada dua manusia yang berada di dalam kita ni. Sila Profesor. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah SWT kerana malam ni saya rasa macam agak unik ya Datuk, apabila saya dipertemukan dengan dua orang iaitu Cik Kumaran dan juga Cik Rizwan, yang bagi saya pendedahan yang dilakukan ataupun dibuat tadi, saya nampak cara cakap dari segi non-verbal, dari segi cara persembahan itu terpancar macam ada kepuasan dalam menceritakan proses itu. Dan apabila diceritakan apa yang Cik Kumaran mengatakan bahawa maksud dia baru dalam tahun 2013 kan, 2013 telah convert, dan Cik Rizwan pula kata dalam tahun 2008 telah convert dan sebagainya. Jadi saya nampak bahawa perjalanan tersebut seolah melakarkan satu kepuasan dalam kehidupan. Sebenarnya di dalam dari aspek psikologi sosial pun sebenarnya dia ikut kajian, dia ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang tu dia bertindak untuk mengubah ataupun menukar dari segi kepercayaan dia, keyakinan diri dan sebagainya. Kalau ikut kajian ahli-ahli psikologi yang membuat kajian tersebut, antaranya adalah yang pertama, apabila perkara tersebut, maksudnya faktor seseorang mengubah keadaan tersebut adalah memenuhi makna kehidupan dia. Jadi maksud dia tukar tu ataupun dia convert itu disebabkan perkara yang dia nak convert itu, dia yakin sungguh-sungguh bahawa perkara itu memberi makna ataupun memenuhi makna dalam kehidupan dia. Ada something di dalam keadaan tersebut. Kemudian kalau ikut kajian juga, di samping memenuhi makna tersebut, dia mencari ketenangan dalam diri dia. Maksudnya kembali kepada fitrah keadaan tersebut. Jadi fitrah keadaan manusia tersebut, mencari Rabb dia, siapa yang menciptakan dia, kenapa jadi macam ni dan sebagainya. Jadi itu merupakan faktor kedua yang mana telah dijelaskan ataupun dikemukakan sendiri secara empirical ni oleh orang-orang yang menukar ataupun convert ini. Kemudian yang ketiga iaitu hasil daripada pemerhatian dia. Maksud dia dalam keadaan ini, kalau kita nak letakkan dia mendapat hidayah dan sebagainya, itulah dia. Tapi hasil daripada pemerhatian, maksudnya dia ada spark dia ada turning point dia. Dia ada perkara yang dia tak boleh duduk.
kalau dia tidak convert dan sebagainya. Jadi 3 faktor itu dari segi kajian empirical psikologi sosial menunjukkan bahawa manusia dia akan explore dan dia akan cari dan dia akan sentiasa dia akan sentiasa cuba memenuhi apa yang memberi makna dalam kehidupan dia, yang memberi keterangan dalam diri dia, serta perkara yang menjadi role model kepada dia, yang menunjukkan apa exploration yang dia buat itu akan bergerak kepada apa kita kata kepuasan dalam diri dia. Sebab dia ada lagi satu elemen yang mana kalau kita tengok dalam psikologi sosial juga Datuk, yang menggerakkan itu, iaitu dari segi elemen motivasi itu sendiri. Yang mana di dalam itu apabila berlakunya ataupun tercetusnya keadaan faktor tersebut, maka dia akan create satu motivasi dalam diri mereka. Jadi dalam create motivasi ini dia akan base kepada keperluan diri itu. Jadi maksud dia dalam keadaan di sini, kalau saya boleh jelaskan secara ringkas apa yang dikatakan keperluan diri itu, iaitu dia bergerak kepada apa yang meletakkan keperluan tersebut kepada matlamatnya, yang akan mengubah segala tingkah lakunya sehingga dia berasa kepuasan dalam dirinya apabila dia berada dalam agama tersebut. Jadi sebab agama ni apabila dia orang explore dan dia orang tengok, maksudnya dia merupakan satu cara hidup. Jadi apabila dia gabungan antara cara hidup itu, maksudnya dalaman dan luaran dia tu, kita kata dari segi intrinsik dan ekstrinsik dia kita panggil. Jadi maksudnya intrinsik dan ekstrinsik itu, maksudnya intrinsik dia tu macam berkobar-kobar untuk meletakkan satu-satu perkara keperluan, tapi dari segi ekstrinsik dia pula apabila ada jalinan ataupun jaringan sokongan daripada persekitaran sosial kita itu yang memantapkan lagi pula. Jadi macam apa Cik kemarin cerita tadi, dia kata bila adanya insentif, bantuan, sokongan, jadi melengkapkan lagi keadaan tersebut. Jadi maksud dia mungkin itu yang peringkat awal ya Datuk. Okey. Terima kasih. Ada 3 perkara tadi tentang makna dalam kehidupan. Saya rasa apa yang dicurahkan oleh Ridwan dengan Kumaran memang nak cari satu makna dalam kehidupan. Alhamdulillah di peringkat awal kehidupan mereka sudah bertemu 2013 oleh Nagapapan Kumaran, 2008 oleh Ridwan kemudian tu nak mencari ketenangan. Alhamdulillah dalam kehidupan di mana-mana pun, walaupun pekan kecil macam Bestari Jaya dibandingkan dengan saya duduk di Kuala Lumpur, di tengah-tengah Kuala Lumpur ni, agaknya mungkin kita nak cari ketenangan. Di kampung pun nak cari ketenangan, di bandar kecil pun nak cari ketenangan, apalagi di kota raya macam Kuala Lumpur ni perlu nak mencari ketenangan. Jadi ketenangan itu didapati dalam bila kita ada sesuatu, ada Rabb, ada satu kuasa kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor 3 tadi ialah tentang hasil pemerhatian maknanya itu yang turning point yang berlaku. Mesti ada punya turning point tu. Agaknya ada punya turning point kepada tapi nampaknya macam Ridwan kata natural. Dia ada ustaz berkawan dengan dia, ada daripada perangan-perangan ustaz berkawan dengan ustaz tu memang sudah ada dalam hatinya titisan hidayah tu dah mula ada dah. Tapi ustaz tu dia membimbing dia dan dia beri sendiri pergi ke tempat yang untuk memeluk agama Islam. Begitu juga dengan Kumaran Kumaran bersedia dulu. Sebelum meluk agama Islam sudah bersedia. Dia paraphernalia tu dia sudah bersedia. Sudah berkhatan dan sebagainya, sudah bersedia sikit ilmu-ilmu awalnya, sudah baca sedikit-sedikit tentang Islam, baru dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi maknanya alhamdulillah apa yang disebut oleh profesor tadi dan tuan-tuan puan ada kepada kedua-dua manusia yang sedang kita berbincang dengan mereka sekarang ini. Saya nak tanya sikit ini. Agaknya cuba berikan macam mana nak digambarkan curahan perasaan kata-kata hati jiwa halus kita Kumaran dengan Ridwan bila sudah memeluk Islam ni yang tadi dengar daripada Ridwan kata cantiknya, seronoknya, tuan-tuan nampak itu gambarannya. Agaknya Kumaran apa cara nak menggambarkan keseronokan, ketenangan, jiwa yang sudah bertaup dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana dengan isteri, macam mana dengan anak, macam dengan masyarakat keliling. Apa kita rasakan bila kita bangun pagi dulu bangun pagi tidak ada bersubuh agaknya. Dulu bangun pagi tidak baca Quran agaknya.
tapi sekarang sudah bersubuh, berjamaah, baca Quran. Apa arti pagi itu kepada kita? Macam mana Komaran? Sila Komaran. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk. Satu soalan yang sangat pertinent ya. Jadi bagi saya tadi Prof katakan kan, dia bagi tahu tentang turning point tu, hidayatullah tu. Bila kita sudah dapat hidayatullah, dia amat sukar untuk kita berdiam diri. Badan kita, jiwa kita tidak akan tenang selagi kita membuat perkara-perkara yang boleh mengamankan diri kita itu, iaitu bersyahadah. Sehingga kita syahadah, ketenangan itu tak ada. Itulah konsep hidayatullah. Hidayatullah itu menggerakkan. Dia adalah sesuatu yang hidup. Dia adalah sesuatu yang berjiwa. Dia bergerak. Dia boleh membesar. Dia boleh tumbuh. Dia kita dah masuk ke dalam diri kita. It will move us. Maka kita akan bergerak ya. And then there will be actions lah. Dia akan ada tindakan, ada aksi daripada kita. Antaranya of course adalah pengislaman dan bergerak dan ke arah kehidupan seorang Muslim, dan juga belajar tentang mencari ilmu. This is the biggest part of the early stages. Kalau ramai mualaf, dia termasuk saya, akan melalui suatu proses mungkin dalam tahun pertama, ada yang lebih daripada setahun, ada yang dalam 6 bulan, tapi yang di mana kita adalah satu proses ini ibarat satu sponge. Menyerap ilmu je kerja. Sebab satu, kita dah dapat hidayatullah. Yang kedua ni, kita nak makrifatullah, nak kenal Allah tu. So your first 6 months, you are spending most of your time sedang menghayati Islam. Bagi saya itulah perasaan pada peringkat awalnya, Datuk dan Prof. Macam seorang kanak-kanak yang mendapat satu alat permainan baru atau buku yang baru atau pakaian yang baru kan, dia akan jadi excited. Begitulah perasaannya. Jadi tindakan banyaknya adalah bukannya pemula proses, tetapi dia adalah keputusan proses. Prosesnya bermula daripada hidayatullah. Hidayatullah dia menggerakkan, dan the action is the result of hidayah yang kita terima. Begitulah Prof. Begitulah. Okey, Saudara Tuan macam mana Saudara Tuan? Apa bisikan hati Saudara Tuan yang nak disampaikan kepada para penonton yang ribuan yang menyaksikan sekarang ini? Bukan saja penonton di Malaysia, di Singapura, di Brunei yang sedang menyaksikan kita, selatan Thailand. Bahkan saya ada teman-teman di Bogor, di Indonesia yang biasa mengikuti program kita ni. Apa dia rasanya? Curahan perasaan. Tadi yang Ridwan menyebutkan rasanya agama yang bagus, tengok keadaan yang bagus, ustaz yang pembimbing pun bagus, cara-cara dia mendekati kita, mendekati ustaz pun, mendekati Ridwan pun bagus. Akhirnya Ridwan sendiri pergi untuk mengucapkan syahadah itu. Jadi apa rasa-rasanya? Rasa berbeza, apa bezanya kita dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sebelum mendapat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa bezanya? Yang jelas, satu dua perkara yang membezakan kehidupan dulu dengan kehidupan sekarang ni. Macam mana Ridwan? Dulu rasa hati pun macam lain lah. Bila kita dah masuk Islam, kita dah kenal dengan Allah, kita punya hati tu macam tenang. Macam itulah. Kalau macam mana nak cakap, saya nak cakap macam mana, kata benda tu kalau kita buat, baru kita rasa tu kita dapat. Setakat kita nak cakap dalam mulut tu, kita memang tak merasa. Benda tu kita dah kenal dengan Allah, kita dah solat. Bila kita dah solat 5 waktu, baru perasaan tu kata apa, sampai ke kita. Tapi kita nak cakap tu, saya pun tak berapa pandai lah. Bila benda tu buat, baru kita dapat. Orang kata hidayah tu baru sampai ke kita ni, buka hati kita, macam kita nampak jalan yang lurus mana, macam tu lah. Saya tak pandai nak cakap ni. Tapi bila ikutkan saya seorang mu'alaf ni, saya bila saya buat benda tu, baru saya rasa macam mana. Okey.
apa ni, saya nak sikit pada kubaran ya. Ada orang mengatakan lah, orang Islam sendiri pun ada mengatakan, tetapi kebanyakan teman-teman yang masuk Islam ni, sebelum dia masuk, bila dia dah masuk Islam tu, Islam ni macam restriktif ya. Agama yang very restriktif. Tak boleh itu, tak boleh ini, ada halal, ada haram dan sebagainya, tak boleh minum tuak, tak boleh minum brandy, whisky, tak boleh mabuk-mabuk dan sebagainya, tak boleh kacau anak perempuan orang, tak boleh berdua-duaan, tak boleh menyanyi, melebekik, melolong begitu saja, tak boleh ya. Tak boleh mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya tak boleh. Tak boleh tinggal sembahyang, kena bangun pagi, subuh kena sembahyang, pukul 6 dah bangun, ada pukul 5.30 dah bangun sebab pukul 6 dah masuk waktu subuh dan sebagainya. Kena belajar, kena berguru, kena baca Quran, kena belajar Quran, kena ada guru yang mengajar kita. Maknanya ialah totally different daripada suasana yang dahulu sebelum Islam dengan suasana Islam. Tapi yang saya nak betul-betul ke Islam ni very restriktif. Betul kan Islam ni semuanya tak boleh. Macam mana kubaran? Baik, lagi sekali satu soalan yang agak sangat bagus ya, yang perlu dijawab juga. Okey, mungkin ribuan pendengar kita mungkin ada juga yang belum Islam ya, yang mendengar ya. Mungkin soalan ini berguna untuk mereka. Ataupun para pendengar yang dirahmati Allah boleh kongsi apa yang saya kongsikan hari ini dengan rakan-rakan yang belum Islam itu. Persoalannya yang Dato' limitasi, terlalu banyak had dia. Okey, baik. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dibandingkan dengan agama, ada benda-benda lain yang lagi banyak membuat limitasi kepada kita. Contohnya pendidikan. Contohnya kewangan. Yang paling besar limitasi kita. Dia seronok, dia minum arak dan berfoya-foya. Limitasinya Dato' adalah wang. Kalau tak ada wang, dia tak boleh buat semua itu juga. So it's the limitasi dia lebih daripada just agama. Kalau kita lihat juga kita dekati soalan ini dalam konteks morality. Memang dia bebas untuk berfoya-foya, dia bebas untuk minum arak. Tetapi kalau kita tanya dia secara morality kamu, adakah kamu rasa bagus, beretika, adakah dia beretika untuk kamu pergi ke berada dalam keadaan mabuk, dia tidak akan menjawab ya. Dia akan ikut etika, ikut moral, tak boleh. Ya, so perkara macam contohnya seks bebas contohnya. Kalau kita tanya dia, adakah ini sesuatu yang kamu nakkan untuk adik perempuan kamu atau kakak kamu atau anak perempuan kamu, dia akan cakap tidak. Nampak? So there is a perspektif kepada limitasi ini. Limitasi ini adalah sangat besar kalau kita nak lihat. Agama is just dia bahagian daripadanya. Tapi kita lihat agama membenarkan kita untuk merantau, melihat dunia ini. Tapi berapa ramai yang mampu untuk travel satu dunia? Tidak ada mampu. The limitation is a lot. Tetapi niat manusia kan, dia ada nafsu, kemahuan dia banyak kan. Banyaknya terhad kan, tak boleh nak capai. Tapi dalam terhad itu ada satu cara nikmat boleh dicapai, dan itu adalah hadis Islam. Dalam Islam dia masih terhad, tetapi dia capai nikmat dia tu, nikmat yang dia cari itu. Begitulah biasanya kefahaman akan timbul. Tapi of course lain orang, lain cara approach-nya. Tapi bagi saya yang paling efektif adalah kita melihat limitasi yang ada pada Islam ini sebenarnya adalah limitasi yang menjemurus ke arah nikmat, bukannya ke arah celibacy ataupun menjadi seorang piku Buddha atau Sami Hindu yang berpakaian oren dan tidak ada kahwin, tidak makan, tidak berharta, tidak. Dia menjerumus ke arah nikmat walaupun dia terhad. So that's how we approach it lah. Okay. Alright, okay doktor, maknanya banyak poin dari doktor dekatnya juga dalam masa yang singkat lah. Kita tak banyak masa ni kan. Saya masih banyak nak dengar daripada Kumaran dan daripada Ridwan apa yang nak tentang turning point tadi. Maknanya kedua-duanya mengatakan dia punya turning pointnya ialah bila dia dapat syahadah. Turning pointnya bila sudah bertaup dengan Robnya ya, macam mana. Turning pointnya ialah yang sudah kenal Allah, sudah salat macam Ridwan kata. Bila dia salat aja dah lain dah. Satu semangat, satu kekuatan, satu ketenangan yang tak dapat digambarkan.
sudah berlaku pada diri Ridwan misalnya. Kemudian tu tentang soal Islam restriktif. Islam itu banyak sangat menyekat dan sebagainya. Ini dinafikan oleh Kumaran. Bahkan tuan-tuan, dalam mana agama pun ada the do's and the don'ts. Tapi dalam soal Islam ni, soal morality ni sangat tinggi nilainya. Tak boleh diletakkan satu harga berapa ratus ringgit, berapa ribu ringgit. Morality, moral kita dengan mak, moral dengan ayah, etik kita dengan isteri, dengan suami, dengan anak, macam mana kasih sayang kita sebarkan kepada jiran, tetangga, masyarakat, itu tidak boleh dinilai dengan wang ringgit yang ada dalam Islam itu. Macam mana doktor? Sila doktor. Ya, okey Datuk. Jadi di sini saya tengok apa yang diceritakan oleh kedua-dua tadi, Cik Rizwan dan juga Cik Kumaran tadi memang sangat menarik. Sebab perkara tersebut dia mengupas dalaman. Maksud dia perkara yang berlaku dalaman. Dan di sini tadi bila saya nyatakan dari segi bagaimana manusia termotivasi untuk buat, dia base kepada yang pertama tu dari segi keperluan. Dan di sini kalau kita tengok, bila Cik Kumaran duduk cerita dari segi apa yang berlaku dalam diri dia, dari segi limitasi dan sebagainya, kita tengok comparison yang dibuat tu sangat kita kata advance dalam bentuk yang dia tak nampak bahawa limitasi itu satu halangan, tapi limitasi itu membawa kepada kenikmatan. Maksud dia perkara yang baik dalam kehidupan. Jadi ini yang hebatnya tu. Ini yang hebatnya kedua-dua tetamu pada kita pada hari ini, Datuk. Maksud dia dia mencari kenikmatan itu di sebalik limitasi, dan limitasi itu dibuat untuk kesejahteraan manusia tersebut. Sebenarnya dia berpadanan dengan keperluan yang pertama tadi, iaitu keperluan dari segi biologi manusia pun. Jadi dari segi keperluan biologi manusia tu, dia ada bahagian naluri. Yang mana naluri manusia tu dia macam signifikan ataupun selari, ataupun kita kata apabila masuk je embedded saja dari segi syahadah tersebut, dia memberi kestabilan diri tu. Ketenangan, kestabilan, perkara yang boleh berfikir secara advance, perkara yang meletakkan bahawa apa juga yang dinyatakan ataupun kita kata peraturan yang ada dalam Islam itu, dia nampak sesuatu yang memberi manfaat dan ganjaran dan kenikmatan kepada manusia yang lain. Jadi maksud dia dia suit dengan keperluan dan fitrah manusia. Kemudian seterusnya kalau kita tengok dari segi keperluan psikososial juga, di situ juga Cik Kumaran dan Cik Rizwan telah nyatakan, maksud dia dari segi pembinaan dalaman dalam diri itu. Maksud dia keperluan psikososial ni, Datuk, apabila kita meletakkan bahawa dia seolah bertemu dengan satu agama, tapi agama tu adalah the way of life. Bagaimana kita kena bertindak sebagai manusia ini. Maksudnya meletakkan cara hidup dan di situ cara hidup yang walaupun ada limitasi tapi penuh dengan kesejahteraan. Ada isteri, ada anak-anak, boleh berkahwin, ada kenikmatan dunia, ada pula kita kata ganjaran di akhirat, dan juga ada pahala, ada kebajikan dan juga ada kesejahteraan dalam diri, iaitu yang dicetuskan melalui ketenangan yang abadi, yang mana Cik Rizwan cerita tadi. Dia rasa tapi dia tak tahu nak cerita. Rasa tapi tak tahu cerita. Maksud dia bukan semua orang boleh dapat ketenangan tu. Jadi walaupun dengan duit banyak ke, walaupun dengan harta berlori-lori ke dan sebagainya, tapi ketenangan tersebut tidak boleh digambarkan melainkan orang tu berada pada keadaan tersebut. Itu yang dikatakan memenuhi keperluan fitrah manusia itu apabila sampai hidayah tersebut. Maksud dia padanan lah. Macam kalau kita letakkan maksud dia seolah macam jumpa dan dipadankan lah. Dia masuk cantik, elok, dan di situ apabila ada saja limitasi yang diletakkan, dari segi ini boleh the do and the don'ts dalam Islam, the do and the don'ts, tapi benda tu dianggap sebagai benda yang memudahkan kehidupan, yang menyelamatkan kehidupan, dan yang membawa kepada kesejahteraan manusia tadi. Alhamdulillah. Masya Allah, cantik tuan-tuan, cantik.
bila disambut oleh profesor tuan-tuan apa yang Ridwan menyebutkan. Aku tak dapat gambarkan, aku tak ada bahasa nak menggambarkan ketenangan itu. Kecuali kalau kamu dapat merasakan macam aku merasakan, kamu berada di bawah kasut aku, pakai kasut aku, agaknya tu kamu boleh dapat merasakan. Macam durian lah, kita nak cerita Musang King ataupun Blackthorn dan sebagainya. Macam mana kita nak cerita? Macam mana kita nak explain unless and until those people taste themselves tentang Musang King ataupun Blackthorn dan sebagainya. Jadi macam itulah agaknya. Tapi yang saya punya misalan tu jauh sekali lah dengan apa yang digambarkan tentang ketenangan bila kita berada dalam suasana Islam sebagaimana digambarkan oleh Ridwan dengan kumaran tadi. Okey, saya nak berpindah seterusnya ya. Okey, kebanyakan orang yang masuk Islam ni, kebanyakan mereka diboikot. Keluarga boikot dia, mak dia boikot dia, ayah boikot dia, adik-adik boikot dia, masyarakat boikot dia, bahkan dia menjadi outcast. Dia menjadi outcast. Begitu. Dan ini ada kesan psikologi kepada kebanyakan mereka, tuan-tuan dan puan. Kadang-kadang ada penyesalan, ada setengahnya mungkin balik kepada tempat asal dia dan sebagainya. Tapi saya rasa kumaran dengan Ridwan ni, mungkin dia ada satu gambaran yang lain. Saya dia beritahu, mereka sebenarnya, doktor, mereka ni minoriti. Dalam komuniti mereka, dalam 4,000 orang tu, 5,000 orang tu, mereka minoriti. Sikit aja bilangannya, dalam 100-200 orang saja. Tetapi minoriti pun dia mencerminkan satu gambaran kehidupan yang disukai oleh kebanyakan penduduk di situ. Maknanya tak ada masalah. Sebut kumaran tak ada masalah. Sebut apa yang kumaran buat tidak ada masalah. Bahkan untuk masuk Islam ni, kata kumaran bukan dia pergi berjumpa dengan orang, rumah ke rumah, ketuk pintu ke pintu rumah orang. Tidak. Tapi orang datang kepada dia, Islamkan aku. Orang datang kepada dia, ceritakan Islam kepada aku. Orang datang kepada aku, ucapkan kalimah syahadah kepada aku. Jadi maknanya yang tontonan masyarakat menuntun the set of behavior. Masyarakat menuntun the set of conduct. Masyarakat menuntun the set of ethics and morality. Masyarakat menuntun tentang macam mana Islam in action yang dijalankan, yang dipraktikkan oleh Ridwan dengan kumaran ni. Macam mana apa ni kumaran? Ulas sikit tentang itu. Baik, terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk. That's another great question. Saya ingatkan perbincangan hari ini santai. Tapi soalan-soalannya semua berat-berat. Profesor nak ulas tu. Doktor mengulas lagi berat. Saya kesian dengan pendengar kita. Saya takut dia sebab dia nak dengar. Boleh. InsyaAllah boleh. So far so good lah. Boleh. InsyaAllah. Saya ada soalan untuk kawan saya Tuan Ridwan. Ridwan, berapa kali orang datang cari kamu nak masuk Islam berbanding dengan kamu cari orang masuk Islam? Kebanyakan banyaklah orang datang minta masuk Islam dengan saya bagi orang masuk Islam. Orang kata saya bagi orang masuk Islam lebih banyak daripada orang datang nak masuk Islam. Perkara satu, kita nak orang tu nak datang masuk Islam, dia belum kenali Islam tu macam mana. So nombor dua, kita bagi dia orang masuk Islam, so kita membukakan hati mereka. Bukakan hati mereka macam mana cari Islam, macam mana ni. Bila kita dah, orang kata kita dah penawak sikit, mereka tu terus berbuka hati. Dia pun seronoknya masuk Islam ni. Betul ke? Nak seronok lagi masuk Islam, cuba belajar dulu apa sebenarnya. Selama kita ni buat benda yang tak halal, tak haram, bila kita dah masuk Islam ni, mana yang kita halal, baru kita boleh faham. Pertama satu, kalau kalau orang nak masuk Islam, saya ajak dia pertama, dah belajar apa semua, saya ajak dia sedekah. Saya suruh dia sedekah. Sebab saya asal daripada induk, bukan tak sedekah lah, tapi sedekah yang untuk orang-orang miskin. Bila orang-orang miskin ni, saya masuk Islam baru boleh tahu. Betul kita ni, sedekah ni untuk orang-orang miskin.
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih panjang jawapan dia. Tapi betul ya, you see, Prof dan juga Datuk, apa yang kami nak bagi tahu adalah ramai orang datang cari kami kerana nak masuk Islam. Mereka datang cari kami bukan kerana kami pergi berdakwah kepada mereka atau tidak, tapi biasanya mereka akan datang cari kita untuk mengenali Islam. Dan kemudian selepas itulah baru kita akan mulakan kerja-kerja dakwah dan sebagainya. Dan biasanya ini berlaku kerana wujudnya satu situasi di mana kami ada ramai kawan-kawan di sini, walaupun kami ini minoriti, majoriti di sini adalah orang Hindu ataupun bukan Islam. Dan di komuniti Muslim kecil lah. Kecil lah, komuniti India Muslim lagi lah kecil kan. Okay? Jadi bila kita biasanya zaman dulu, bila kita lihat orang masuk Islam ni, mereka akan dikenali sebagai pembelot. Orang akan marah dia. Orang kena banyak kalau kita dengar radio IKIM FM ya, Islam agamaku, kita akan dengar cabaran. Antara soalan pertama yang mereka akan tanya dia punya partisipan adalah apakah cabaran. Lepas tu kita dengarlah kisah dia dikejar dengan parang, dipukul oleh pakcik dia, dia hampir dibunuh dan sebagainya. Ini semua adalah perkara biasa ya, yang banyak berlaku. Jadi kami macam bila saya dan Tuan Ridwan kami lihat sepatutnya tidak, Islam ini indah, Islam ini aman, Islam ini salam. Kenapa begitu banyak pergaduhan kan, salah faham kan. Jadi kami berusaha lah, kata Tuan Ridwan tadi, kami buat apa? Kami kenalkan mereka. Kami dakwah tu jangan dakwah dekat orang yang masuk Islam tu. Dakwah dengan keluarga dia sekali. Yang belum Islam tu bagi tahu, sorry ya, anak kamu sudah masuk Islam. Jadi beginilah, dia perbuatan dia akan berubah. Tapi hubungan kamu tidak akan berubah. Kami support dia. Sebenarnya macam sampai hari ini belum pernah ada siapa-siapa yang sanggup pergi jumpa ayah saya dan jelaskan tentang keputusan saya masuk Islam. Tak ada. Saya sendiri yang jawab. Sebab biasanya orang kita semua syahadah kan. Kita dengan orang yang nak masuk Islam, kita syahadah kan. Bila dia ajak kita jom balik bagi tahu mak ayah saya dah masuk Islam, kita jadi takut. Kan? Kerja itulah kami buat. Saya kata tak apa, kami ikut kamu. Kami balik, kami dekati mereka, kami jelaskan mereka bahasa sama, muka sama ya. Jadi kami pun dulu ada pengalaman agama mereka. Jadi bila kita jelas cantik-cantik, elok-elok, semua settle. Maka bila kita buat bantuan, kita akan bantu saudara mereka sekali. Kita bagi sumbangan, kita jangan bagi sumbangan kat mualaf itu. Bagi sumbangan kepada mualaf itu dan minta mualaf itu bagi sumbangan itu kepada ahli keluarga-keluarga dia yang belum Islam. Bagi saja, bagi. Lepas 2-3 tahun, Masya Allah, kita dapat lihat satu fenomena. Fenomena ini saya tidak pernah lihat di tempat lain, maka saya lihat di sini, saya panggilnya Islamofilia. Prof, Islamofilia. Dia biasa kita dengar Islamofobia kan? Ini adalah kata lawannya, Islamofilia, iaitu orang-orang yang suka ataupun sayang pada Islam walaupun dia bukan Islam. Orang bukan Islam, non-Muslim yang sayang, suka, cinta pada Islam. Islamofilia. Maka di Batam Junta ini dan di Kuala Selangor mulalah muncul satu golongan komuniti non-Muslim yang suka dan sayang pada Islam. Inilah keluarga orang-orang mualaf ini. Mak ayah anak yang dah masuk Islam. Macam contoh Prof Datuk tadi saya dah beritahu, tapi saya beritahu Prof ya. Ayah saya ni kadang-kadang dia call saya bagi, dia cakap saya bagi telefon kawan saya ya sebab dia nak masuk Islam. Dia cakap macam tu. Tak ada. Ayah saya bukan Islam bantu saya dalam urusan dakwah. Kenapa? Sebab dia adalah Islamofilia. So banyak mualaf di Kuala Selangor, India, mualaf India ni, dan banyak bantuan ni telah pergi kepada komuniti non-Muslim yang keliling mereka itu. Maka di Batam Juntai muncullah satu fenomena yang dinamakan Islamofilia. Orang-orang bukan Islam yang sayang pada Islam. Jadi sekarang bila berlakunya pengislaman, ada keluarga yang sanggup buat majlis raikan anak dia yang telah kembali ke adil. Masya Allah. Because of Islamofilia, Datuk.
Today macam contoh kita tengok Tuan Ridwan, dia mekanik bergerak Kuala Selangor. Bayangkan dia masuk Islam. Kuala Selangor majoriti banyak pemandu kereta, banyak India. Bagaimana perasaan dia kalau semua orang benci dengan dia? Macam mana dia nak pergi cari makan kan? Nak mencari rezeki. Dan orang Islam pula ada perasaan orang India ni masuk Islam biasanya untuk menerima bantuan. Mana-mana pergi buka sejadah minta sumbangan. So dia pun ada stereotip, stigma dia. Okay? Lepas tu orang India pula benci dia kerana dia ni pembelot. Pembelot. So dia benci dia. Yang Islam benci, yang mualaf sesama mualaf pun banyak kebencian. Hari ni macam bak kata Datuk tadi kan, outcast ya, outcast. Dan bayangkan setiap outcast ni memegang, macam saya ni macam projek grassroots ni bawa saya ada lebih kurang dalam 150 keluarga lebih kurang. Besar the group. Tuan Ridwan ni dia punya klientel dalam 5-6 ribu kereta. Ramai orang follow kita. Jadi kenapa dalam konteks yang begitu disadvantage kita menjadi orang beradvantage adalah kerana nikmat daripada Allah SWT kita dan guru-guru kita, MAIS telah membimbing kita, mengajar kita bahawa kasih sayang adalah alat ataupun peluru yang paling kuat dalam kerja-kerja dakwah. Dan bila kita sebarkan kasih sayang sini, alhamdulillah muncul Islamofilia ni yang kita tak pernah terfikir pun. Sekarang orang lagi percaya, macam saya lagi percaya bagi kereta saya kepada Tuan Ridwan daripada orang lain. Yang Muslim ikut dia, yang non-Muslim banyak, semua lori-lori van-van kan cari Tuan Ridwan. Walaupun dia tahu dia ni orang panggil apa, pembelot. Kenapa? Kerana kasih sayang, senyuman, sedekah. Tadi Tuan Ridwan dah cakap. Begitulah Datuk. Begitulah. Alhamdulillah. Saya nak pergi yang terakhir tadi yang disebut diulang 3 kali diulangnya. Kasih sayang, kasih sayang, kasih sayang. Atas nama kasih sayang, mereka diterima oleh masyarakat. Atas nama kasih sayang, mereka diterima oleh ibu bapa mereka. Bayang tadi ayah kepada kumaran ya. Siapa yang nak masuk Islam, dia recommend pula masuk Islam, masuk Islam. Pergi jumpa kumaran untuk masuk Islam dan sebagainya. Itu ayah dia punya role yang bukan Islam tu. Jadi saudara, maknanya inclusivity, inklusif. Islam ni inklusif. Dia tidak membezakan orang Hindu ke, orang Kristian ke, orang Islam. Nak bagi bantuan, dia bagi bantuan semuanya. Nak berbaik sangka dengan semuanya. Nak tunjuk baik kepada semuanya. Tak ada tuan-tuan puan, of course lah, kita sesama Islam ni hubungannya berbeza sedikit antara kita dengan bukan Islam. Tapi kerakyatan, meraihkan, kita raihkan sama saja yang bukan Islam dan Islam. Ya begitu juga kalau misalnya macam kubaran ya, walaupun dah masuk Islam, tapi hubungan dengan mak dan ayah masih maintain lagi. Bukan maintain, masih lagi diperbaiki lagi hubungannya untuk menggambarkan bahawa Islam itu cherish apa yang namanya kasih sayang. Cherish apa yang namanya kesejahteraan dan sebagainya. Doktor, sila ulas sikit Doktor. Dalam masa yang singkat ni. Okey. Untuk yang ni Datuk, saya sangat tertarik apabila kedua-dua kita kata tetamu ini menceritakan dari segi way of life itu ditonjolkan dengan menunjukkan role model pada diri. Dan bagi saya yang happening tadi yang saya rasa orang Islam yang asal pun apabila dia cuba untuk membantu yang bukan Islam mengucapkan syahadah, dia belum tentu mau bertanggungjawab keseluruhan tu. Jadi di sini saya tengok bila Tuan Kumaran telah mengatakan bahawa mereka yang ikut sampai ke rumah menyatakan, kemudian mewujudkan Islamofilia ni pula jadi dalam keadaan itu kita tengok macam kebertanggungjawaban tu dia throughout the process tu dia macam dia tak lepas bebas. Dia tak lepas. Even bila katalah seseorang yang dah minat nak masuk Islam pun, kadang-kadang orang Islam sendiri pun dia tak berani untuk menyatakan yang sebenar. Dia tak berani untuk menyatakan yang sebenar. Tapi metod yang digunakan oleh Tuan Kumaran dan Tuan Rizwan tadi menunjukkan yang mereka secara santai
menggunakan demo ataupun apa role model way of life mereka untuk mereka tonjolkan keadaan yang sangat baik pada persekitaran dan diikuti oleh persekitaran tersebut. Dan yang ini rupanya dalam psikologi manusia, psikologi motivasi menunjukkan dia ada satu keperluan, itu yang mana dia combine, kita panggil biopsychosocial, yang mana kita tengok dia memenuhi tingkat-tingkat keperluan manusia. Yang pertama sekali, apabila dia memenuhi semua keperluan asas manusia itu, dia akan cari pula dari segi keselamatan, keperluan keselamatan tersebut, dan dia dapat pada keadaan tersebut. Kemudian keperluan dari segi kasih sayang tersebut. Dan di sini juga Tuan Kumaran cerita tadi, dan maksud dia apabila dia convert pun tak semestinya dia tak sayang kat mak bapak dia. Lagi lebih sayang disebabkan perkara tersebut adalah berbuat baik kepada ibu bapa dalam Islam itu adalah wajib. Dan maksud dia tuntutan dan memenuhi keperluan ibu bapa tersebut dan keluarga tersebut adalah perkara yang wajib. Jadi maksud dia apabila dalam Islam tersebut dia emphasize kepada keperluan rules and regulation dia emphasize kepada keadaan tersebut dengan jaminan syurga, dengan jaminan pahala, dengan jaminan kepada rasa bertanggungjawab tersebut, maka keperluan kasih sayang itu dia nampak lagi hebat. Jadi bila lagi hebat, maka dalam keadaan ini mungkin yang grup Islamophobia ni tadi, mereka baru dalam 50-50 ataupun 60-40 kalau benda semua, tapi mungkin dengan kekerapan penonjolan kepada mereka dengan akhlak yang baik dan mulia ini boleh menyebabkan ramai yang akan bertukar pandangan ataupun kita kata stand masing-masing. Jadi maksud dia dalam keadaan ini bagi saya lah bukan semua orang boleh buat. Jadi maksudnya insan-insan yang terpilih ini saja yang mungkin telah diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jalan-jalan itu yang mana dia berikan kemudahan, kasih sayang, perkara yang positif, dan saya yakin benda ni bukannya mudah. Sebab perlu ada jati diri yang tinggi, kesabaran yang tinggi untuk adapt dan juga adopt keadaan tersebut, untuk nak ada jaminan kepada apa yang dibuat ni, nak nyatakan balik pada diri bahawa teruskan walaupun payah, teruskan. Jadi maksud dia nak mencari sokongan sosial masing-masing itu dalam membentuk dan keadaan sekarang saya tengok Tuan Kumaran dan Tuan Ridwan telah mendapat pengiktirafan dan penghargaan. Maksud dia dari segi self esteem dia telah mentinggi, yang mana bagi dia pergilah mana pun, dia buatlah apa pun, maksud dia stand dia kukuh, Allah bersama-sama aku, kan, Allah bersama-sama dengan saya, dan Allah akan memberi rezeki pada saya, dan itulah jalan dakwah saya, dan di situ orang dah sort of recognize. Jadi bila orang recognize kita, self esteem kita akan naik. Maksudnya dari segi penghargaan sendiri kita akan kita rasa macam oh subhanallah. Maksud dia dari segi maha suci Allah ni yang telah menonjolkan keadaan tersebut dan meletakkan kita boleh menghadapi semua keadaan tersebut. Dan seterusnya apabila kita mencapai keseluruhan ini, maksud dia peningkatan ataupun kita kata kehebatan yang tertinggi itu adalah redha Allah kepada keseluruhan. Maksud dia apabila kita mendapat redha Allah dan kita sendiri pun menjulang apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, so di situlah kenikmatan dan syurga dunia sebenarnya lah. Okey, alhamdulillah, masya-Allah tuan-tuan dan puan, satu ulasan yang saya fikirlah tuan-tuan kena renungkan, para penonton kena renungkan daripada apa yang berlaku pada diri Kumaran, apa yang berlaku pada diri Ridwan, tuan-tuan dan puan, dalam penyesuaian sistem masyarakat, menunjukkan tentang cantiknya Islam sehingga dia dihormati, dia disegani, bahkan orang tua-tua pun agaknya menyegani dia. Sami-sami pun agaknya, tuan-tuan dan puan, sami-sami Hindu yang ada di kawasan mereka pun rasanya mempunyai satu tingkat hormat kepada manusia yang namanya Kumaran, manusia yang nama Ridwan dan sebagainya. Saya nak pergi kepada Ridwan ni. Ridwan
sebagai mekanik yang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, namakanlah mekanik jalanan begitu ya. Yang dibagi tahu tadi macam seolah-olah popular ya. Ridwan membaiki kereta mekanik popular. Dan orang yang Islam ke bukan Islam, terutamanya bukan Islam, adalah merupakan klientel utama. Maknanya you punya customer utama yang menggunakan khidmat you untuk memperbaiki kereta dan sebagainya. Dan tadi disebut kebanyakan kereta di Batam Juntai, di Kuala Selangor dimiliki oleh orang India. Okey, saya nak tanya, ada tak dalam fikiran agak-agaknya lah kepopularan Ridwan ni sebagai mekanik ni, adakah kerana Islamnya? Maknanya kalau kau hantar pada Ridwan dia tak tipu. Islam melarang menipu. Kalau kau hantar pada Ridwan ni, kalau dia kata ini spare part yang original, memang spare part yang original. Kalau kau hantar pada Ridwan ni, dia katakan workmanship hari ni hanya RM85, memang betul-betul curahan tenaganya, peluhnya berharga RM85. Kalau misalnya dia tukar, dia tunjuk tu betul. Ini yang saya tukar, ini yang saya tukar, ini yang saya tukar, ini yang saya tukar. Ini boleh pakai lagi, saya tak tukar. Ini boleh pakai lagi, saya tak tukar. Saya nak selamatkan wang tuan-tuan, saya nak selamatkan tuan-tuan. Agaknya itu ke macam mana ke? Saya nak tanya kan, adakah kerana Islamnya Ridwan? Kerana Islam itu pada amalannya, pada amalan yang diamalkan oleh Ridwan, Islam itu mengamalkan tak tipu, amanah dan sebagainya dalam menjalankan kerja-kerja khidmat yang diberikan. Adakah itu yang merupakan ruang penarikan utama, tertarik orang kepada mendapatkan khidmat Ridwan? Macam mana Ridwan? Ya, betul. Sebenarnya pertama tu macam saya, kalau macam beli satu barang, harga dia RM50, so kita akan bagi harga 50 lebih pak RM20. Ni jujurlah kita cakap. Sebab harga 50 kita tak boleh lebih pada RM50. Itu dah kira haram. So dalam orang kata kita beli RM50, kita tambah lagi RM20, lepas tu tambah upah kita. Macam tu. Tapi saya sebagai orang mekanik ni, sebenarnya saya sambil mekanik ni, sambil nak bantu orang susah. Macam saya ni ada persimpanan untuk kira macam sebulan lah. Kita tolak siap, ada yang lebih tu kita akan beli barang untuk orang-orang susah. Macam itulah kita pergi hantar dekat orang susah, bantu orang susah lah. Alhamdulillah. Itu yang dapatkan keberkatan. Kita tak cerita ni tentang keberkatan dalam hidup. Islam membawa keberkatan. Kita dekat dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan keberkatan. Salat kita memberikan keberkatan. Sedekah kita memberikan keberkatan. Senyum dengan mak bapak walaupun bukan Islam, itu memberikan keberkatan. Jalin hubungan kemesraan, silaturahim antara kita, itu akan memberikan keberkatan. Yang inilah sebenarnya, inilah the trust of Islam. Inilah dia punya kata orang tulang belakang bila kita cerita tentang Islam, tentang kasih sayang dan sebagainya. Agaknya Kumaran dalam hal ini yang akhirnya ni, saya harap Kumaran akan bersama kita lagi minggu depan dengan Ridwan Tak maaf. Jadi tak maaf. Saya harap minggu depan kita berjumpa lagi. Banyak lagi saya nak tanya ni tentang amalan-amalan, saya nak tanya tentang amalan-amalan Islami, saya nak tanya tentang dakwah, saya nak tanya tentang macam mana proses pendidikan tarbiyah setelah memeluk Islam. Ada kuliah fardu ain, ada kuliah Quran, ada membaca Al-Quran, ada macam-macam yang dijalankan. Kemudian tu ada bisnes pun dia panggil grassroots. Doktor, grassroots namanya bisnesnya. Bisnesnya adalah semata-mata untuk kebaikan bersama. Bisnesnya berbentuk communal macam tu. Something like a commune diorang ni alhamdulillah. Tetapi inilah yang menyebabkan mereka dapat hidup. Tidak mereka ni tidak selesa macam mana kan tidak berlebih-lebihan, tapi mereka share. Kalau dapat RM5,000 bulan, mereka share RM5,000 itu. Dengan itulah mereka gunakan sebagai peralatan untuk mereka menggerakkan Islam di tempat mereka, di Batam Juntai, di Kuala Selangor dan tempat-tempat yang lain insya-Allah. Jadi Kumaran saya nak sambung dengan apa yang Ridwan sebut tadi. Agaknya Ridwan dengan dia punya mekanik lah. Tapi Kumaran agaknya
dengan bisnes, dengan grassroots business, you menggabungkan tenaga manusia, kemudian tu dengan diri you sebagai orang yang prominent, bukan saja Kuala Selangor. Doktor, Kumaran ni terkenal satu Malaysia sebenarnya. Dia masuk dalam Radio Aikim, dia masuk dalam TV Al-Hijrah, dia masuk dalam TV3 dan sebagainya. Sudah tentulah dia menjadi public figure. Lebih public figure daripada kita sendiri, doktor ya. Hanya insyaAllah ini saya rasa digunakan yang sebaik-baiknya. Dia menjadi manusia yang dikenali. Dia bukan nak kenali Kumaran, tapi nak mengenalkan Islam kepada manusia luas. Lebih luas daripada Batam Juntai, lebih luas daripada Kuala Selangor dan sebagainya. Jadi maknanya kalau misalnya tadi saya nak tanyakan, Ridwan itu dia mekanik. Itu yang menarik. Mekanik yang amanah itu yang menarik. Jadi bagi Kumaran, apa yang ada pada Kumaran yang menyebabkan Kumaran ini menjadi idol lah. Peringkat sekarang ni idol ya, yang menjadi kepada masyarakat yang bukan Islam, melihat orang Islam menunjukkan contoh yang baik itu. Apa yang ada kepada Kumaran? Sila. Baik, terima kasih Datuk. Okey, ya. Jadi sebenarnya kalau nak katakan tak ada apa-apa yang istimewa pada kami kecuali semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami pada asalnya seperti yang saya katakan telah melalui satu proses bulan madu selama 6 bulan, 1 tahun begitu. Seronok, dapat hidayah, berjalan di atas awan, makan sedap, kan? Badan rasa dingin, bersih, suci, 6 bulan begitulah kita seronok berjalan di atas awan. Tetapi realiti telah datang dengan sangat keras pada kami. Realitinya apa? Realiti yang tadi Datuk katakan itu. Kedudukan komuniti mualaf ini dalam satu masyarakat berasnaf. Saya gunakan istilah masyarakat berasnaf. Ataupun kita juga boleh gunakan konsep asnaf bermasyarakat. Dia ada masyarakat berasnaf dan asnaf bermasyarakat. Jadi realitinya adalah kedudukan mualaf khususnya India ini adalah di dalam satu keadaan yang sangat disadvantage. Dan sebagai seorang mualaf, saya boleh berikan statistik. Kebanyakan mualaf yang masuk Islam dari komuniti India sekitar Kuala Selangor, Selangor ini di negeri Selangor ini adalah daripada bracket pendidikan rendah. Jadi banyak yang ada isu bahasa, mereka kurang fasih dalam bahasa Malaysia. Okey. Jadi bila dia nak belajar mengaji fardu ain, menjadi satu masalah iaitu segitiga cinta. Sebab sekarang dah jadi 3 bahasa, bahasa Malaysia, bahasa Tamil dan dia nak belajar bahasa syurga Al-Quran. So bila dia tak faham antara dua ni, dia jadi tak belajar dan dia jadi ilmu dia rendah. Dan bila ilmu dia rendah, dia dilihat sebagai Islam kelas kedua. Dan juga timbul satu pendapat bahawa mereka ni masuk Islam hanya untuk mendapatkan bantuan. Jadi bila saya sedar inilah realiti di Akar Undi, maka saya dan sekumpulan rakan-rakan kami dan guru-guru kami telah dididik dan kami telah mulakan inisiatif grassroots ya Akar Undi untuk membantu mualaf itu dengan diri kami sendiri. Sebab it's our problem. Jadi kita yang kena selesaikan. Kita tidak boleh tunggu minta pada zakat atau minta pada masyarakat, tidak. Tanggungjawabnya ada pada diri kita sendiri. Kalau kita nak menuding jari orang ni, dia orang mualaf ni, asnaf ni banyak meminta. Kita nak menuding jari contohnya, banyak meminta. Kita nak start dekat siapa? Adakah kita start dengan zakat? Sebab kerana zakat yang first bagi dia imbuhan dan sebagainya. Ataupun kita nak marah dengan masjid yang memang suka memberi kepada orang sesat. Ataupun kita nak marah dengan masyarakat Malaysia yang antara orang yang paling banyak memberi sumbangan di dalam dunia. Siapakah kita nak marah bila orang dah jadi macam tu? Ya, kita perlu tahu ya Prof, Datuk, perbezaan di antara pengguna bantuan, penyalahguna bantuan dan penagih bantuan. Masa saya menjadi mualaf, tempat saya menjadi mualaf, kebetulannya banyak kes-kes penyalahguna dan penagih bantuan. Saya beri contoh penjelasan yang sedikit lebih ya. Bila seorang tu katakan dia patah kaki dan dia hilang kebolehan untuk bekerja mencari rezeki, dia minta bantuan dan dia terima bantuan, itu adalah pengguna bantuan. Okey, sekarang bila kaki dia sudah sembuh, dia dah boleh kerja dan sebagainya, tetapi dia masih menerima bantuan itu.
sebab pihak yang memberi tak tahu dia dah sembuh. Itu contohnya adalah penyalahguna bantuan. Okey, orang yang dia kaya tapi dia terima juga zakat dan sebagainya. Itu adalah orang yang penyalahguna. Okey. Dan isu sekarang adalah apabila seorang ini dia menjadi kaki yang sihat, dia patahkan supaya dia boleh terima bantuan. Ini adalah penagih bantuan. Dan kita banyak wujud kumpulan ketiga di tempat saya ni. Maka saya nak bantu dia, macam mana saya nak bantu dia? Saya dah jadikan saya punya dakwah ataupun panggilan saya ataupun ini pendekatan saya dalam pemerkasan kerja-kerja dakwah saya adalah dengan membantu masyarakat-masyarakat ini, golongan ketiga ini. Okey, itu baru sebahagian daripada equation persamaan ini. Kalau kita lihat sebelah lain dia, iaitu amil, orang yang membantu dia. Apabila seorang itu membantu seorang pengguna bantuan, pembantu itu adalah hero. Ya. Saya nak para pendengar kita fokus pada benda ni ya. Bila dia bantu seorang pengguna bantuan, kamu adalah hero. Orang yang bantu itu adalah hero. Amil itu adalah hero. Okey. Tetapi bila kita membantu seorang penyalahguna bantuan, kita adalah mangsa. Kita mangsa, kita bukan hero, kita mangsa, kita tertipu. Ya, kita mangsa sebab dia salah guna bantuan tu. Okey? Kita tertipu, mangsa. Tetapi bila kita membantu penagih bantuan ini, kita boleh jadi perpetrator. Kitalah yang bersalah. Kitalah punca ketagihan dia. Nampak tak? Kita dari hero, kita sendiri boleh jatuh jadi orang jahat. So, dakwah ini membantu masyarakat komuniti susah ni di mualaf ni ataupun asnaf ataupun marhen lah rata-rata ni. Kita tak boleh main-main, Datuk, Prof. Ini saya belajar dengan cara susah. Berapa tahun ni kami di sini banyak kali kami buat kesilapan. Kami bagi beras, Datuk. Sudah bagi agihan beras, belum balik kita lepas tu tak cukup beras ya. Kita nak pergi kedai nak beli lagi beras. Beras yang tadi kita agih tu dah balik kedai dah. Orang dah bagi balik beras dan kutip duit dia. Ada Datuk macam tu. So kita kena faham. Saya faham lah. Oh begini rupanya. Jadi sebab itu sangat-sangat penting bila masyarakat umum memberi sumbangan, dia harus memberi sumbangan itu kepada profesional. Contohnya Anjung Husnul Khatimah ni. Kita sebenarnya Anjung Husnul Khatimah ni semalam saya tengok dia punya press release. Dia adalah sangat-sangat cutting edge. Ya. Dia tak ada dalam dunia ni, saya tengok tak ada macam tu. Dia cutting edge, dia expert. Dia tahu bagaimana tackle masyarakat. So sekarang kita berada di zaman aman. Tak ada perang, makanan cukup, tenaga api, air semua ada. So zaman aman ni apa yang kita tengah aim? Kita tengah aim for Husnul Khatimah. Dan Husnul Khatimah itulah yang sedang diperjuangkan oleh Anjung dengan cara yang begitu efektif. Dia dah kaji, dia ada kajian dia ada dia punya canvas dia dan sebagainya kan. Begitulah, itulah kejayaan. Sama juga dengan bila kita berurusan Datuk dengan komuniti mualaf di tempat kami ini, saya terpaksa menggunakan approach yang sangat cutting edge. Saya tak boleh buat cara dakwah yang biasa-biasa. Saya kena buat yang cutting edge. Bila saya buat eksperimen, maka lama-lama muncullah satu konsep yang orang pun ramai sukalah. Bila ada pendekatan yang baru, orang sukalah, orang dekat. Lepas tu orang keluar dalam media. Dan kami pernah buka sekolah. Contohnya kami pernah buka sekolah untuk anak-anak penagih dadah yang bukan Islam, majoriti bukan Islam. Kita buka sekolah untuk dia, Datuk. Kita tengok radar kebajikan di negara kita ni, dia penagih dadah dia detect, anak yatim dia detect, ibu tunggal dia detect. Tetapi anak penagih dadah ni dia tak detect tau. Dia bukan yatim dia tu, dia bukan orang susah. Anak-anak yang tak detect ni kami cari, kami buka sekolah, kami run untuk dia. Maka masyarakat seronok bila dia tengok macam tu. Itu yang buatkan dia yang macam Datuk kata ikon ya. Saya tak panggil ikon lah, saya lagi selesa guna pekerja sajalah, pekerja dakwah ataupun pekerja kemanusiaan. Okey. Tetapi kenapa kita boleh jadi popular adalah kerana kita touch the society in places where the rest of the world don't touch. Or they don't see. Macam tadi apa yang saya kongsikan tentang pengguna, penyalahguna dan penagih ini adalah antara benda-benda yang dikreditkan dengan projek kami. Sama dengan Islamofobia. Orang kreditkan kami, dia cakap, oh baru kami tahu benda-benda ini itu. Begitulah Datuk.
Alhamdulillah tuan-tuan ya. Ini tuan-tuan satu level lagi kalau kita tengok Kumaran tuan-tuan dan puan ya. Kumaran ni dealing dengan orang yang masuk Islam. Kebanyakan orang India daripada latar belakang Hindu dan Kristian. Kebanyakan mereka dari segi pendidikan sekolah rendah. Betul kan ya? Sekolah rendah. Pendidikan sekolah rendah kan ya. Jadi pengetahuan bahasa sangat kurang ya. Boleh berbahasa Tamil, bahasa Melayu pun tidak fasih. Bahasa Arab lagilah, bahasa Al-Quran lagilah. Sukar untuk mengajarkan mereka bahasa Al-Quran oleh kerana kedudukan taraf pendidikan yang agak rendah begitu ya. Tapi apapun ya, metod yang digunakan dikata cutting edge. Cutting edge ni tuan-tuan, the latest lah. Maknanya pemikiran yang terbaru, cara yang terbaru, package yang terbaru. Yang package ni nampaknya working very well. Dengan grassroots, ada satu projek namanya grassroots dan sebagainya tuan-tuan. Dan dengan package yang baru, dengan cutting edge ni tadi, tuan-tuan nampaknya menarik. Dan saya rasa ini sudah jadi satu model. Dan saya harap tuan-tuan model ini disedari oleh rakyat Malaysia. Orang Malaysia faham apa yang Kumaran buat. Apa yang Ridwan buat tuan-tuan dan puan ya. Saya di Yayasan Sabah ni cubalah dapat war-warkan supaya lebih masyarakat terbuka mata tuan-tuan. Terbuka fikiran, terbuka hati untuk melihat macam mana anak muda macam Kumaran, macam mana orang seperti Ridwan tuan-tuan dan puan dapat dalam keadaan mereka menyelami hati budi masyarakat golongan rendah ni tuan-tuan dan puan, mereka nak naikkan taraf mereka. Macam mana mereka nak naikkan taraf mereka? Machinery mereka ialah tuan-tuan, mekaniknya, dia punya apa ni komponennya ialah Islam. Itulah dia yang saya rasa Islam yang boleh menyelesaikan masalah. Islam kalau betul dibuat sebagaimana Nabi buat, sebagaimana Quran kata, sebagaimana hadis kata, insya-Allah tidak ada satu jalan yang kedua, tidak jalan yang ketiga. Jalannya ialah Islam. Jadi itu yang sedang diusahakan oleh dia kata cutting edge tu mesti tapaknya adalah Islam. Dan begitu juga yang Ridwan menjadi mekanik popular, menjadi popular di kalangan orang yang bukan Islam, dia sangat popular kerana cutting edge ada kepada dia, cutting edge in terms of behaviornya, dia dikatakan amanah, dia tak tipu dan sebagainya. Macam mana doktor sikit ya, kita bilang terakhir. Kita ada dalam 1 minit 2 minit saja lagi insya-Allah. Macam mana doktor? Saya sebenarnya Datuk, saya dalam keadaan saya terpegun dan saya tengok bagaimana rupanya dalam teori motivasi yang saya ceritakan tadi, sebenarnya apa yang Tuan Kumaran cerita tu, dia telah sampai pada stage kita kata kesempurnaan kendiri itu yang melengkapkan gaya hidup, corak hidup, kehidupan itu sampai dia boleh berfikir kepada luar daripada diri dia. Maksud dia dah masuk kepada memikirkan survival tu untuk keseluruhan umat tu. Jadi maksud dia dalam keadaan itu sebenarnya apabila apa turning point yang kita ceritakan tadi itu telah menyebabkan Tuan Kumaran dan juga Tuan Rizwan tadi telah mencorakkan lifestyle itu yang mana kalau kita tengok telah mengikut landasan dan apa yang telah dijelaskan dalam Islam itu secara sempurna. Jadi maksud dia itu yang menyebabkan bagi saya yakinlah dari segi ketenangan kehidupan dan bagaimana Tuan Rizwan pun tadi duk cerita dari segi walaupun mekanik kadang-kadang orang boleh buat ikut suka je sebab benda tu kereta punya, bukanlah orang punya. Jadi maksud dia dalam keadaan itu pun dia meletakkan hubungan dengan Allah itu sangat rapat. Dan kemudian bila Tuan Kumaran pula cerita dari segi bagaimana memikirkan grassroots itu, bagaimana untuk membezakan dari segi asnaf itu sendiri pun, dari segi penagih, pengguna dan sebagainya itu, saya banyak juga bekerjasama dengan grup-grup asnaf, zakat dan sebagainya. Tapi yang first time bila saya dengar Tuan Kumaran cerita 3 perkara tersebut. Jadi maksud dia dalam keadaan itu bagaimana kita kata sangat committednya sangat committednya dalam memastikan setiap isu yang dibuat walaupun sekecil-kecilnya akan menjamin keredaan dan juga maksud dia keikhlasan dan keredaan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maksud dia apa yang dibuat. Dan di sini sangat menarik apabila Islam tu dapat mencorakkan tingkah laku yang bagi saya sangat sangat menarik dan juga perlu dicontohi oleh semua. Maksud dia sekarang bukan orang lain kena bagi tahu, tapi dah embedded dalam diri dan bukan semua orang boleh dapat tu. Maksud dia hidayah tu bersama dengan cara kita sangat committed untuk mendapatkan redha Allah tu dalam setiap kehidupan kita, hatta benda tu sangat sekecil-kecil perkara dalam kehidupan kita. Dan di sini saya ucapkan tahniahlah kepada saudara kita yang berdua ni, maksudnya Tuan Kumaran dan Tuan Ridwan. Dan sebenarnya apa yang tuan-tuan dan perempuan buat itu sebenarnya sangat bermanfaat dan juga perlu dicontohi oleh komuniti kita secara keseluruhannya. Allah, terima kasih. Itu doa daripada doktor, profesor kita. Supaya apa yang Kumaran buat, apa yang Ridwan buat dan teman-teman yang lain buat dalam grassroots ini akan menjadi jatuh. Saya nampak kan ya. Kita ni kat Malaysia ni nak cari satu the modeling tu. Apalagi tentang asnaf, apalagi orang yang memeluk Islam. Sekarang ni tak ada model yang boleh tunjukkan. Ada modelnya minta sedekah. Ada modelnya yang tadilah, yang 3 tu. Yang pertama menggunakan bantuan. Ada memang dapat bantuan. Yang kedua menyalahgunakan bantuan. Yang ketiga menagih bantuan. Masya Allah. Itu yang ada. Those are the popular yang 3 option tu yang ada kepada orang-orang yang memeluk Islam dan sebagainya. Pada saya tak cantik lah. Kalau itulah Islamnya, dia masuk Islam atas nama itu, mohon bantuan atas nama itu, buruklah image Islam. Memang buruk image Islam. Jadi insya-Allah yang nak menaikkan image Islam ni, the cutting edge. Cutting edge itu akan menaikkan nilai Islam. Grassroots itu akan menaikkan Islam. Jadi saya rasalah sampailah masanya kalau Universiti Utara Malaysia nak mengkaji macam mana grassroots macam ini. Macam mana Islam itu boleh menonjolkan manusia yang kebanyakan sekolah rendah yang dipimpin oleh Kumaran dan sebagainya nak dibangunkan dan alat untuk membangunkannya satu saja alatnya. Alatnya ialah Islam, alatnya ialah iman, alatnya ialah God related, God bias, God dependent. Ini alatnya yang ada kepada Kumaran, yang ada kepada Ridwan dan sebagainya insya-Allah. Jadi saudara Kumaran dengan Ridwan, saya harap mungkin Kumaran dah nak pilih siapa lagi family tetamu kepada Kumaran. Kumaran tetamu kepada saya dengan doktor kan mungkin untuk minggu depan ada mungkin tetamu yang lain yang boleh menonjolkan satu aspek lagi dalam hal mualaf terutamanya mualaf daripada orang India yang asalnya adalah Hindu ataupun Kristian itu insya-Allah. Jadi saya nak ulang sekali lagi ni, the modeling, the one that you are showing to the society, saya rasa ini satu benda yang sangat mahal pada saya. Profesor universiti pun tak boleh memikirkan benda ini, tapi profesor grassroots macam Kumaran boleh memikirkan benda ini insya-Allah. Ini satu benda yang saya rasa sangat hiduplah pada saya. Dan saya nanti satu hari nanti memang saya dah beritahu Kumaran, saya nak pergi tengok sendiri, saya nak tengok grassroots. Saya nak tengok macam mana Ridwan bawa dia punya kereta dia pergi buat servis tu, macam mana orang ucapkan terima kasih kepada dia, macam mana dia layan sebagai orang Islam melayan customer. Ini saya nak tengok lah. Kalau boleh saya diberikan kesihatan untuk dapat dan saya dapat satu report insya-Allah, dan report itu saya nak masukkan dalam all media nanti untuk tujuan dakwah saya lah pula insya-Allah Jadi saya harap doktor bersama dengan saya bagi nasihat, profesor bagi nasihat kepada kami, bagi nasihat kepada Kumaran, bagi nasihat kepada doktor ni banyak. Dia baca macam-macam buku doktor ni baca tentang psikososiologi, tentang religio psikososiologi. Ini manusianya yang di Malaysia ni antaranya ialah Profesor Dr. Nur Azniza yang bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah. Jadi Kumaran, minggu depan kita jumpa lagi. Saya harap sangat minggu depan kita jumpa lagi. Pada saya sangat berharga lah. Pada saya sangat berharga. Kan you cerita yang ayah you mencari orang, ayah you, siapa-siapa nak ayah you mencadangkan kalau nak masuk Islam pergi jumpa Kumaran. Aku nak kamu masuk Islam. Macam ayah dia yang bukan Islam cerita begitu. What does it mean? What it means kan? Inilah bendanya kalau kita selidik lebih dalam lagi. Saya boleh nangis cerita benda macam ni. Tapi inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah mudah-mudahan kita jumpa doktor, kita jumpa lagi minggu depan doktor. Seronok saya betul-betul saya seronok lah
Tuan-tuan dan perempuan, inilah cerita tuan-tuan. Tuan-tuan tidak jadi macam kumaran. Tuan-tuan lahir bahasa Islam. We take for granted. We take things for granted. If you were to be born macam kumaran, macam Ridwan, agaknya perspektif kita tentang life ni berbeza sama sekali. Berbeza sama sekali. Jadi inilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah pengajaran kepada kita. Terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada kumaran dan isteri dan anak-anak. Terima kasih kepada Ridwan dan isteri dan anak-anak. Jadi insya-Allah terima kasihlah orang Kedah yang isteri Ridwan ni orang Kedah Alhamdulillah. Isteri kumaran agaknya tak tahu orang mana. Dia ke mana isteri orang mana kumaran? Orang Juntai, Batam Juntai. Tak mana satu kampung je lah, satu kampung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Salam saya kepada kumaran, salam saya dan perkenalan ini, saya harap perkenalan ini Allah catat perkenalan ini. Kita insya-Allah kita bukan berkenal cara berkenal, kita bukan berforum cara berforum, tapi kita berforum untuk membawa agama Allah ke mercunya supaya Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So jadi kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada para penonton, tuan-tuan dan puan. Saya sampai tak buat iklan lah tuan-tuan, punya seronok. Selalu saya buat iklan ni tuan-tuan, tapi ni rasanya saya tak buat iklan pula kali ni. Pasal saya betul-betul terperangkap seronok dengan apa yang diceritakan oleh kumaran dan apa yang diceritakan oleh Ridwan dan sebagainya. Dengan ulasan doktor, of course dengan ulasan doktor tadi yang sangat menarik bagi saya insya-Allah. Jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Kompleks Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Kompleks Anjung Sulul Khatimah.